قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وفي جمع التأخير يشترط أن ينوي التأخير قبل خروج وقت الظهر وقبل خروج وقت المغرب. Kata musannif rahimahullah, dan pada jamak takhir disyaratkan orang yang musafir, orang yang nak buat jamak takhir, dia niat untuk takhirkan solat yang pertama qabla khuruji waqti zuhri wa qabla khuruji waqti maghribi. Dia niat takhirkan solat yang pertama sebelum keluar waktu zuhur. Ni kalau jamak antara zuhur dan asar. Wa qabla khuruji waqtil maghribi, dan sebelum keluar waktu maghrib, yakni sebelum ini bagi masalah jamak antara maghrib dan juga isyak. Maksudnya dia niat dia nak lakukan solat yang pertama pada waktu yang kedua. Mesti kena ada mesti kena niat. Kalau tak niat, solat yang pertama akan dikira sebagai qada apabila dilakukan pada waktu yang kedua. Kata syarih hafizahullah, wa fi jam'i ta'khir yushtaratu an yanwi at-ta'khir. Apa dia niat takhir? Wa huwa niat niyatu iqa'is salatil ula fi waqti tsaniyah. Niat takhir maksudnya niat menjatuhkan solat yang pertama pada waktu yang kedua. Maksudnya niat nak buat solat zuhur pada waktu asar, dan niat nak buat solat maghrib pada waktu isyak. Dan niat tu mestilah wala budda an takuna niyatu jam'i takhir, dan tidak dapat tidak niat jamak takhir itu qabla khuruji waqti zuhri wa qabla khuruji waqtil maghribi. Dia nak tafsirkan perkataan tu qabla khuruji waqti salatil ula, iaitu sebelum keluar waktu solat yang pertama. Kalau dia tak niat macam mana pula? Falau taraka hadhihi niyyata 'amidan 'aliman athima. Maka tafriq daripada syarat tersebut, syarat kena niat sebelum keluar waktu yang pertama. Maka kalau dia tinggalkan niat ini secara sengaja dan tahu, dia tahu kata kena niat, tak boleh tak niat, jadi dia sengaja dan dia tahu kata memang kena niat, tapi dia tak niat, athima, dia berdosa. Wasaratil ula qada'an, dan jadilah solat yang pertama itu solat qada'. Solat tetap kena solat, kan? Solat tetap kena solat, dan solat tu dia akan jadi qada' dan dia berdosa lah, sebab tak niat. Fa illam yakun 'amidan aliman, maka sekiranya dia tidak sengaja dan juga dia tak tahu. Tak sengaja, contohnya kadang-kadang kita pun duk musafir, kan, jalan sini jalan sana, sampai kita disebokkan dengan inilah urusan kita ni, kita terlupa, kan. Tengok-tengok keluar dah waktu, terlupa nak niat. Jadi kalau terlupa, solat yang pertama dikira qada' jugalah. Saratil ula qada'an min ghairi ismin. Solat yang pertama tu dikira qada' tapi tanpa dosa lah. Tanpa dosa, dia tak berdosa. Kemudian adakah disyaratkan untuk dia niat tu, untuk dia niat takhir tu, mestilah waktu yang berbaki tu cukup untuk 4 rakaat solat. Mestilah cukup untuk solat yang sempurna lah, kita kata. Ataupun cukup kalau ada waktu yang cukup 1 rakaat, waktu yang berbaki tu cukup untuk satu rakaat. Maka waktu tu pun masih boleh lagi untuk kita niat takhir. Jadi di sini ada khilaf antara Ibnu Hajar, di antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli dan juga Khatib Syirbini. Imam Ramli dan Khatib Syirbini dia kata syarat untuk jamak takhir mestilah dia niat tu, kan, waktu dia niat tu berbaki masa
daripada waktu dia niat, dan juga akhir waktu yang pertama tu baki masa masih lagi cukup untuk solat yang sempurna. Kalau 4 rakaat, kita kata 4 rakaat lah. Mesti ada berbaki waktu yang cukup untuk semua rakaat tu. Kalau tak cukup, dia berdosa dan solat dia nanti dikira sebagai qada. Dia solat juga waktu kedua, dikira qada lah. Kan? Dikira qada. Berbeza dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dia kata cukup masa yang ada antara waktu dia niat dan juga waktu habis waktu tu, kan, cukup ada waktu yang cukup 1 rakaat. Cukup 1 rakaat solat. Cukup 1 rakaat solat pun dah memada dah. Memada untuk jadikan solat yang pertama dalam waktu yang kedua tu tidak qada, tapi dia tetap berdosa. Jadi pakat-pakat sepakatlah, maksudnya Imam Romli, Imam Ibn Hajar, Khatib Syirbini sepakat kata dia berdosa apabila waktu dia niat tu dengan waktu akhir, dengan akhir waktu tu tak cukup ke semua rakaat, tak cukup masa yang ada tu, tak cukup untuk kita sempurnakan ke semua rakaat solat solat Zuhur bagi contoh, maka orang tu berdosa. Sepakat kata dosa. Tapi Ibn Abdul Hajar kata memang berdosa, tapi masih boleh lagi nak buat jamak takhir. Solat dia yang solat yang pertama yang dibawa pada waktu yang kedua tu masih lagi dikira adab, bukan qada. Tapi di sisi Khatib Syirbini dan juga Imam Romli, kalau dia solat, kalau dia buat macam tu juga, kan, dia masa yang ada tu tak cukup dah 4 rakaat, dia pi niat juga takhir. Jadi dia berdosa. Lepas tu dia bawa waktu yang pertama pi kepada waktu yang kedua. Jadi solat yang pertama yang dibuat pada waktu yang kedua tu dikira sebagai qada. Kata syarah hafizahullah, washtarata Ramli wal Khatib rahimahumullah an yanwiya jam'at ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula qadra ma yas'uha kullaha wa illa athima wa saratil ula qada'an. Imam Ramli dan Imam Khatib mensyaratkan orang musafir itu niat jamak takhir, sedangkan baki waktu solat yang pertama tu, baki waktu, kalau kita buat contoh Zuhur kan, baki waktu Zuhur tu masih ada kadar masa yang cukup untuk satu solat yang sempurna. Waktu dia niat tu masih lagi ada waktu yang cukup untuk solat yang sempurna 4 rakaat. Wa illa, dan jika tidak, yakni bi allam yabqa min waqtil ula qadru ma yas'uha kullaha, dan sekiranya tidak, yakni sekiranya tak berbaki daripada waktu pertama tu kadar yang cukup untuk satu solat yang sempurna, athima, dia berdosa, wasaratil ula qada'an, solat yang pertama yang bawa pada waktu kedua tu dia akan jadi qada. Wa amma Ibnu Hajar, adapun Ibnu Hajar, fashtarata lintifa'il ismi an yanwiya jam'at ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha kullaha. Yang ni sama. Ibnu Hajar kata adapun Ibnu Hajar, maka Ibnu Hajar mensyaratkan untuk menafikan dosa, dia niat jamak takhir ketika mana waktu yang pertama itu masih berbaki kadar masa yang cukup untuk buat satu solat yang penuh. Itu untuk menafikan isim, untuk tak berdosa lah. Tapi untuk masalah jawaz, harus untuk dia jamak takdim, harus je. Cuma dia berdosa sebab dia melewatkan niat tu. Macam kita lah, kita masuk solat, masuk waktu solat, kita kena buat salah satu daripada dua. Antara kita azam untuk buat solat tu, ataupun kita solat. Jadi kalau kita tak mau solat lagi, bila masuk waktu Zuhur kita tak mau solat lagi, waktu tu wajib kita azam untuk solat. Dan kita boleh solat lah bila-bila waktu dia pun. Tapi jangan sampai kita
melewatkan sehinggalah sebahagian solat tu di luar waktu, maka waktu tu kita berdosa. Betul tak? Kita dapat kita lewatkan sampai kita sempat 1 rakaat je dalam waktu Zuhur, 3 rakaat lagi waktu Asar. Kita berdosa tak? Berdosa lah, sebab tu dikira waktu hurmah, waktu yang diharamkan untuk kita takhir. Sama lah juga macam ni. Bila dia takhirkan niat dia tu, niat jamak takhir tu sampai ke akhir waktu, tak cukup untuk satu solat, dia berdosa. Dia berdosa. Tapi dari segi boleh ke tak boleh, kan? Dikira ada ke tak dikira ada? Kata Imam Ramli, kata Imam Ibn Hajar, dikira ada. Sebab apa? Sebab apa dikira ada? Walaupun nak dikira ada tu mestilah baki masa yang ada tu, waktu dia niat tu cukup untuk 1 rakaat, dia akan dikira ada. Baik, kalau solat biasa, kan, bukan jamak, kita solat Zuhur lewat, kan, kita solat Zuhur lewat, sama ada sengaja ke ataupun tak sengaja. Kalau sengaja kita berdosa lah, tak sengaja kita tertidak ke apa ke, kita tak berdosa, kan. Contohnya kita bangun-bangun tengok di akhir waktu, kita ambil semayang pun semua, kita dan lah semayang di dalam waktu 1 rakaat dan baki lagi 3 rakaat di luar waktu. Solat kita tu dikira ada ke dikira qada? Solat kita tu dikira ada, sebab kita dapat 1 rakaat dalam waktu, 3 rakaat lagi tu tabi', dikira ada juga. Samalah macam ni, kan, dekat jamak ni, bila dia dapat niat, dia berdosa sebab dia takhirkan niat sampai ke akhir waktu, yang mana waktu yang dia tak cukup untuk satu solat yang penuh. Tapi yang tu tak menafikan untuk dia dapatkan ada, sebab waktu yang ada tu kita kata cukup lagi untuk 1 rakaat, maka dia berdosa sebab dia takhirkan sampai tinggal waktu tu cukup 1 rakaat aja. Tapi solat dia, Zuhur dia yang dibawa ke dalam waktu Asar nanti dikira sebagai ada, sebab dia dapat kadar masa 1 rakaat waktu dia niat tu. Kita baca sekali lagi. Wa amma Ibn Hajar fashtarata lintifa'il ismi an yanwiya jam' at-ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha kullaha. Ibn Hajar mensyaratkan untuk menafikan isim, seseorang tu dia niat jamak takhir sedangkan berbaki pada waktu yang pertama itu kadar masa yang cukup untuk solat yang penuh. Wa takunu salatul ula adaan ma'al ismi, dan adalah solat yang pertama tu dikira sebagai ada serta berdosa bila ni, idza nawa jam'at ta'khir, apabila dia niat jamak takhir, wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'u miqdara rak'atin faqat, apabila dia niat jamak takhir dan baki masa yang ada daripada waktu pertama tu kadar masa yang cukup untuk 1 rakaat sahaja, waktu tu dia berdosa. Tapi solat dia nanti waktu Asar masih lagi dikira ada, tapi di sisi Ramli dan Khatib dia dikira sebagai qada. Itu syarat pertama. Syarat kedua tak disebut dalam matan, syarah tolong sebutlah. Wa min syuruti jam'i ta'khiri aidan dawamul udhri ila tamamis saniyah. Daripada syarat-syarat jamak takhir juga berkekalan uzur safar tu sehinggalah sempurna solat yang kedua. Kalau tengah solat solat yang kedua, dia buat jamak takhir sembahyang Zuhur, lepas tu sembahyang Asar, kan, sembahyang Asar. Waktu sembahyang Asar tu dia jadi orang yang bermukim, dia niat untuk tinggal kat situ lebih daripada 3 hari sebagai contoh, kan. Maka pada ketika tu dia jadi orang yang bermukim, dan solat yang pertama pada ketika tu akan jadi qada, cuma tak berdosa lah, kan, tak berdosa. Falau aqama fi asna'is saniyah, maka kalau dia jadi orang yang bermukim ketika dia solat, ketika melaksanakan solat yang kedua, Zuhur Asar, kan, sembahyang Zuhur dah sembahyang dah, lepas tu dia sembahyang Asar. Waktu sembahyang Asar tu dia niat mukim.
Falau aqama fi asna'i saniyah au nawal itmama saratis salatul ula qada'an. Jadilah solat yang pertama itu qada' walakinau la isma fih, tapi tak berdosa. Apa maksud au nawal itmam? Falau aqama fi asna'i tsaniyah, okey. Au nawal itmama, ataupun dia niat itmam. Apa maksud dia? Siapa tahu? Ada. Au nawal itmam. Masalah nawal itmam kat sini, apa yang dimaksudkan? Tak nampak lagi masalah nawal itmam ni. Siapa tahu boleh ni lah, afiduna, kan? Tak apa, kita baca dulu. Lagi ada siapa-siapa tahu boleh maklum, insya-Allah. Tanbihun la yushtaratu fi jam'i ta'khir al-buda'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wa alla yatul al-faslu fima bainahuma bal tusannu hadhihi thalathatu fihi. Buat tanbih ni satu penjagaan, tidak disyaratkan pada jamak takhir mulakan dengan solat yang pertama. Jamak takdim dia syarat kita mestilah mulakan dengan solat yang pertama. Zuhur, asar, kita kena solat zuhur dulu. Wajib, baru kita solat asar. Lepas tu waktu solat tu kita kena niat jamak. Kan kena ada niat jamak dalam solat. Dan disyaratkan antara solat pertama dan kedua tidak ada fasil, tidak ada senggang yang lama. Kan pada tidak senggang yang lama, iaitu kadar 2 rakaat yang khafifatain. Kadar 2 rakaat yang ringan. Jadi syarat-syarat tu disyaratkan pada jamak takdim. Adakah syarat-syarat tu disyaratkan juga pada jamak takhir? Jadi dia buat tanbih kat sini, syarat-syarat tu tidak disyaratkan pada jamak takhir, bahkan disunatkan sahaja. Tetapi disunatkan sahaja. Tanbih la yushtaratu fi jam'i ta'khir al-buda'atu bil ula, tidak disyaratkan pada jamak takhir mulakan dengan solat yang pertama. Maksudnya kita bolehlah solat asar dulu, lepas tu solat zuhur. Tapi sunatnya kita mayang zuhur dulu baru asar. Wa niyatul jam'i fiha, dan niat jamak tidak disyaratkan untuk niat jamak pada solat. Pada solat pertama tu tak syaratlah kita niat. Kalau ikutkan dalam jamak takhir kena niat. Yang ni tak niat, kita niat biasa pun boleh, tak ada masalah. Tapi sunatlah kita niat jamak. Wa alla yatul al-faslu fima bainahuma, dan tidak panjang penceraian pada masa antara solat pertama dan juga solat kedua. Kan tak disyaratkan. Jadi kalau dia solat zuhur, lepas tu dia pergi buat benda lain dulu, lepas tu dia sambung pula setengah jam, lepas tu boleh sembahyang asar pula. Tak ada masalah, boleh. Cuma disunatkan ada mualat. Bal tusannu hadhihi thalathatu fihi. Dan bahkan tetapi disunatkan ketiga-tiga syarat ni pada jamak takhir. Sunat je. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca takat tu jam malam ni. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.